Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib binti Rosli. Nama matrik saya 2310928771. Saya mewakili ahli kumpulan saya dan kami memilih tajuk falsafah kemanusiaan, iaitu kemurungan. Apa itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang itu yang menyebabkan seseorang itu sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, serta emosi yang cepat marah dan serta hilang minat dalam aktiviti harian. Seterusnya, kemurungan ini juga boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak mengira umur, jantina ataupun bangsa. Serta kemurungan ini juga boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Assalamualaikum, nama saya Nur Alisha Iriani binti Saiful Basri, nama matrik 2310928772. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang metodologi ataupun kajian yang saya perolehi daripada sosial media tentang kemurungan. Hampir setengah juta penduduk di Malaysia yang mengalami kemurungan. Berdasarkan statistik kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan NHMS yang dijalankan pada 2019, statistik merangkumi 2.3% rakyat negara ini yang berusia 16 tahun ke atas mengalami kesihatan mental. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, trend permasalahan kesihatan mental menunjukkan peningkatan pada golongan berkenaan. Terdapat beberapa artikel yang menyokong atau menyatakan bahawa masalah kesihatan mental semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauda binti Abdul Rahim. Nombor matrik 23109360. Saya akan memberi sedikit ucapan tentang metodologi. Jadi metodologi yang kami gunakan adalah menggunakan kajian di media sosial, di mana kita dapat lihat berdasarkan skrip ini, kita dapat lihat bahawa Buletin TV3 juga telah mengeluarkan sebuah artikel tentang kemurungan, iaitu 500,000 pernah mengalami kemurungan. Dan kita di sebelah kanan kita akan dapat lihat berita harian, di mana berita harian juga mengeluarkan artikel. Dan di bawah sekali Esra Awani juga telah mengeluarkan artikel. Selain itu, kajian di media sosial juga yang kita dapat adalah tanda-tanda kemurungan, cara mengatasi, punca kemurungan dan juga 10 fakta tentang bunuh diri. Jadi ini adalah antara contoh-contoh metodologi yang kami gunakan untuk menyiapkan subjek falsafah kemanusiaan dalam topik kemurungan. Saya Siti Aisyah binti Rozi, nombor matrik 2310928776. Saya ingin menerangkan mengenai punca-punca kemurungan berlaku. Berikut antara punca-punca kemurungan yang perlu kita awasi. Yang pertama, ciri-ciri peribadi terdiri daripada corak pemikiran kita sendiri. Terdapat corak-corak tertentu dalam pemikiran yang mencetuskan kemurungan ini, termasuk bagaimana persepsi kita pada diri sendiri, kehidupan dan dunia. Punca yang kedua ialah keluarga, seperti masalah keluarga ataupun baka keturunan penyakit kemurungan. Yang ketiga ialah penyakit kronik seperti asma, kanser, sawan, darah tinggi ataupun seseorang yang mempunyai penyakit lain seperti gangguan fungsi tiroid. Yang keempat, penggunaan ubat-ubatan sesetengah jenis ubat seperti ubat darah tinggi boleh mencetuskan episod kemurungan, walau bagaimanapun ia akan berangsur hilang apabila ubat tersebut diberhentikan. Punca yang kelima ialah baru melahirkan anak. Kebiasaannya berlaku kepada wanita. Apabila mereka melahirkan anak, mereka akan kekurangan hormon seperti neurotransmitter serotonin dan neurofilin. Saya, Intan Natasha binti Nasrum, akan melakukan analisis mengenai kesan keburukan kemurungan. Kemurungan ini terjadi dalam golongan remaja dan dewasa seperti dalam kalangan pelajar, guru-guru, pekerja-pekerja kakitangan kerajaan maupun swasta. Kemurungan ini juga seringkali dikaitkan dengan masalah kehidupan yang terjadi seperti masalah peribadi, masalah di tempat kerja, masalah di sekolah dan sesetengah individu juga mempunyai masalah di rumah masing-masing. Kesan keburukan kemurungan boleh berlaku di atas seseorang sekiranya individu itu tidak mempunyai falsafah hidup dan memahami rukun negara Malaysia. Kesan buruk paling utama yang akan berlaku adalah kepada diri sendiri. Individu itu akan sering lupa dan juga susah fokus sama ada di sekolah bagi yang bergelar pelajar ataupun di tempat kerja. Hal ini membuktikan bahawa seseorang individu yang kemurungan itu mengalami ketidakseimbangan aspek rohani dalam kehidupannya. Kesan kedua adalah individu akan mengalami insomnia. Insomnia adalah masalah ketidakupayaan manusia untuk tidur pada waktu malam. Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada insomnia, namun salah satunya adalah stres. Hal ini juga boleh membuatkan mereka menyendiri dan tidak mahu berkomunikasi dengan orang sekeliling. Kesan ketiga adalah sakit kepala. Hal ini dikenali sebagai sakit kepala akibat penciptaan otot yang berlaku daripada tekanan emosi atau ketegangan fizikal. Ia lebih kerap berlaku kepada kaum perempuan berbanding daripada kaum lelaki. Emosi yang tidak stabil juga adalah salah satu kesan yang dihadapi oleh individu jika berlakunya masalah kemurungan. Menurut falsafah pendidikan negara juga berpendapat bahawa jika emosi tertekan, seseorang individu itu tidak mungkin dapat berfikir dengan baik dan tidak mungkin juga dapat mencapai kognitif yang maksimal. Mereka yang menderita akibat kemurungan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah walaupun ia hanyalah masalah yang kecil. Saya akan menerangkan cara untuk mengatasi dan merawat masalah kemurungan. Cara yang pertama adalah berkongsi masalah dengan orang yang dipercayai. Kongsi masalah ataupun bercerita masalah anda bersama orang lain seperti pasangan, ahli keluarga, rakan terdekat ataupun hubungi talian kasih. Hal ini dapat mengurangkan pemikiran yang stres dengan mendengar pendapat dan kata-kata semangat daripada mereka. Seterusnya, memperbanyakkan aktiviti fizikal ataupun bersukan. Lakukan aktiviti yang melibatkan fizikal anda seperti senaman. Selain menyihatkan badan, senaman juga membantu anda mengurangkan kemurungan kerana ia membebaskan hormon endorfin gembira. Selain dapat mengalih perhatian minda daripada sentiasa berfikir mengenai masalah anda. Selain itu,
Penjagaan dari segi pemakanan juga penting. Untuk pengetahuan anda, minda dan perut juga sebenarnya saling berkait. Jadi jika anda mempunyai masalah perut, juga akan mengalami masalah penghadaman. Terdapat juga kajian yang menyatakan makanan dapat mengubah emosi seseorang menjadi lebih gembira dan ceria. Anda juga boleh menulis diary ataupun journal jika anda berasa malu atau tidak selesa berkongsi masalah dengan orang lain, supaya apa yang dipendam dalam hati dapat diluahkan. Berdiam diri adalah jalan yang salah dan akan mengakibatkan kemurungan menjadi semakin teruk. Dan yang terakhir adalah menjaga waktu tidur anda. Kemurungan membuatkan seseorang itu sukar untuk tidur dan juga tidur berlebihan. Jika anda mengalami masalah sukar tidur, cuba jaga waktu tidur secara konsisten setiap hari. Mungkin agak sukar pada mulanya, tetapi anda kena yakin dan akan dapat kembali beauty sleep seperti dahulu. Pastikan anda aktif sepanjang hari dan tetapkan waktu untuk masuk tidur. Suasana bilik yang selesa dan pasangkan muzik yang menyenangkan seperti bunyi air hujan atau lulabi akan membuatkan anda mudah untuk tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Azizul, nombor matrik 231093648. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Kemurungan adalah gangguan kepada perasaan seseorang. Kemurungan boleh berlangsung lama sehingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Individu murung didapati mengalami perubahan dalam kimia otak. Perubahan ini boleh dicetuskan oleh penyakit fizikal, tekanan, kekecewaan atau kesedihan. Selain persekitaran, faktor keturunan juga memainkan peranan dalam menyebabkan penyakit ini. Sindrom kemurungan adalah penyakit seluruh jasad, melibatkan kesihatan badan, perasaan dan fikiran. Ia juga menjejaskan tabiat makan dan tidur, fungsi seharian dan proses berfikir anda. Justru, sekiranya situasi ini dialami seorang pelajar yang baru meningkat dalam usia remaja, maka sudah tentu kelangsungan hidup mereka akan terjejas. Rakan-rakan, guru-guru boleh membantu dengan memastikan individu yang mengalami kemurungan mendapat pertolongan dan rawatan yang sesuai. Pelajar yang mengalami kemurungan ini perlulah diberi sokongan emosi, kasih sayang, kesabaran, galakan dan kefahaman. Mereka tidak boleh dianggap sebagai mengadakan sakit atau pemalas dan mereka tidak boleh diharap untuk sembuh dengan segera. Peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat penting. Guru hendaklah mempunyai sikap dan sasihan yang positif supaya pelajar-pelajar dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Dengan adanya sokongan dan dorongan seperti ini, pelajar yang mengalami kemurungan pasti dapat dipulihkan seperti biasa dan menjalani kehidupan yang sejahtera seperti orang lain. Kemurungan ini akan diatasi sekiranya semua pihak bekerjasama dalam menangani isu kemurungan ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.